Hai, selamat datang ke channel Kak Zen. So sebelum tu sila subscribe channel Kak Zen ni dan like this video ya. Thanks. Okay, baiklah. Hari ni Kak Zen nak sentuh satu kes viral berkenaan dengan seorang lelaki Rohingya yang telah menghina pihak polis dan telah ditahan reman, dan baru sebentar tadi kita mendapat berita bahawa lelaki Rohingya tersebut yang juga merupakan pemegang kad UNHCR ni telah dibebaskan selepas keputusan dibuat oleh Magistrate Zuraidah Abu Bakar di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Muar. So jadi menurut Magistrate Zuraidah ni, pembebasan tersebut selepas mendapati tiada justifikasi kukuh yang dikemukakan. Wallahualam. Kak Zen pun tidak mahu komen lebih kerana luar bidang kuasa Kak Zen. So sebagai orang luar, walaupun dalam hati ia ada timbul beberapa persoalan, namun atas dasar menghormati kuasa magistrate dalam mengendalikan kes-kes jenayah seumpama ini, Kak Zen akur dengan keputusan magistrate. Okey, apa yang nak Kak Zen sampaikan di sini buat semua rakyat Malaysia, bagaimana kita boleh sama-sama membantu berganding bahu untuk mempertahankan maruah kita sebagai rakyat Malaysia. So please walk your talk. So what does that mean? Means sekiranya anak-anak Melayu menonton YouTube ini, Kak Zen minta adik-adik semua tanya pada diri anda sendiri, mengapa anda perlukan lelaki Rohingya ini di sini? Apakah kepentingan lelaki pendatang ini kepada anda? Bukankah anda berada di negara sendiri, dilahirkan di sini, dan andalah pelapis-pelapis yang bakal memimpin negara di akhir zaman ini? Bukan memberi kuasa kepada seseorang yang tiada pengetahuan untuk memimpin anda. Pada pendapat Kak Zen, lelaki ini bijak, merangka plan. Itu bagus, tapi silap tempat. Pada pendapat Kak Zen, lelaki Rohingya ini mahukan kehormatan, gelaran, sanjungan dan seumpamanya. Bermula dengan kebaikan yang dibuat kepada penduduk sekitar bagi menarik minat terlebih dahulu. Dan ini cuma pandangan mata kasar selepas menonton beberapa video lelaki Rohingya ini yang rata-rata kurang info tetapi angkuh kata-katanya. So yang kedua, di mana kredibiliti anda sebagai seorang pahlawan Melayu yang berkerakyatan Malaysia, mempertahankan negara sendiri? Kerana pada pendapat Kak Zen, lelaki Rohingya ini ada agenda sendiri. Adik-adik sekalian, tentu di zaman sekolah menengah, adik-adik semua mempelajari mata pelajaran sejarah, bukan? So Kak Zen percaya adik-adik Melayu milenial sekarang ni, selaku pengikut-pengikut lelaki Rohingya ini yang bijak dan tahu sejarah Malaysia, cuba lihat beberapa kali tanah Melayu dijajah dan berapa lamakah masa yang diambil oleh nenek moyang kita untuk mempertahankan tanah Melayu sehingga ketitisan darah yang terakhir. Tokoh-tokoh Melayu seperti Mat Kilau, Datuk Maharaja Lela, Yam Tuan Antah, Tok Janggut, Mat Saleh, Haji Abdul Rahman Dimbong, Antanom, Datuk Bahaman, Penghulu Dul Said, Rentap, Syarif Mas Sahur dan ramai lagi nak disebutkan, memartabatkan lelaki Rohingya ini seolah-olah anak-anak Melayu kita generasi ini, termasuklah Kak Zen yang dah berumur 43 tahun ini, menderhaka kepada pahlawan-pahlawan yang Kak Zen sebutkan tadi. Menderhaka kerana kita tidak terus mempertahankan negara kita dari dijajah secara mental. Adik-adik didoktrin dengan video-video lelaki Rohingya yang lantang bersuara, cabar-mencabar, yang mana itu bukan budaya Melayu kita. Kita menyantuni sesiapa sahaja sebab tu puak-puak ni naik tocang. Lembut kita boleh, tapi kena tegas, bukan kurang hajar macam lelaki Rohingya tu ya adik-adik, ingat tu. So baiklah, cuba kita baca peristiwa asal usul Rohingya ini dan mengapa puak ni disisihkan dari negara asal. Ambil masa dan baca semua fakta ini. Baiklah, ketiga, seseorang yang mempunyai semangat kecintaan negara akan terus mencintai dan mempertahankan negara asal nenek moyang beliau. Jadi, mengapa lelaki Rohingya ini tidak menggunakan keberanian beliau dan semangat perjuangan beliau dengan merangka pelan untuk mendapatkan semula tanah pusaka asal mereka? Jika Kak Zen salah, Kak Zen minta maaf. Tapi ada kenyataan tertulis di dalam keratan salah satu blogspot warganet Cinca, CINCA, kalau tak salah Kak Zen, ada menyatakan bahawa lelaki Rohingya ini beragama Bahai. Tetapi dalam IC Pemerstautin tertulis Islam. So
check dulu fakta ni untuk maklumat yang lebih lanjut, sebab Kak Zan cuma dapat daripada blogspot yang ni, ya Allahualam. So adik-adik sekalian, di Malaysia ni terdapat beratus ribu pelarian Rohingya, ya, up to date. So meskipun Malaysia tidak pernah menandatangani sebarang perjanjian 1951 Refugee Convention, jadi tindakan Malaysia untuk menolak semua pelarian kerana ini akan menimbulkan kemudaratan dari segi sosial dan ekonomi kepada rakyat tempatan. Cuba lihat beberapa video dari YouTuber yang juga ada menyentuh berkenaan isu kebersihan dan masalah sosial yang ditimbulkan di kalangan pelarian tersebut. Bahkan bagi pendapat Kak Zan, jika tindakan lelaki Rohingya ini sekadar membuat amal kebajikan menurut Islam, itu tidak apa. Tapi tidak, kelancangan lelaki Rohingya ini telah menimbulkan huru-hara dan kacau bilau di Malaysia. Jadi kita tidak mahu lebih banyak pendatang seperti lelaki Rohingya ini diberikan kemudahan dan sikap lupa diri lebih dari tuan rumah. Sanan Kak Zan pada warga Malaysia, jika buat video tu, gunalah bahasa yang baik-baik dan jangan mencarut, ya. Sebab ada juga video yang Kak Zan tengok warga Malaysia juga ada yang mencarut memerahi pendatang Rohingya tersebut. So itu tidak membezakan kita dengan bangsa lain. So cuma sekadar peringatan, ya. Baik. So pada pendapat Kak Zan, lelaki Rohingya ini sepatutnya menolong, bahasa beliau sendirilah. Kami rakyat Malaysia tidak memerlukan anda dan anda boleh pulang ke negara asal anda jika anda masih meneruskan niat anda untuk agenda anda sendiri. Juga buat adik-adik Kak Zan, rakyat Malaysia khususnya perempuan yang single dan yang pernah berkahwin dan kembali solo, kan, sebaik-baiknya teleklah dulu latar belakang lelaki yang hendak dikahwini. Kita nak terus menjaga kemakmuran kerana tiada lagi yang dapat memartabatkan bangsa dan agama jika bukan pada keturunan yang baik, tingkah laku yang baik dan budi bicara yang baik. So dari siapa? Dari keturunan. Okey, so kamu nak ke esok-esok anak kamu berkelakuan macam ni? Saya menyeru kamu, wahai lelaki Rohingya yang bernama Abdul Hamim bin Abdul Hamid, untuk insaf dan fikirkan balik tindakan kamu yang telah menimbulkan kacau bilau dan kekeliruan rakyat Malaysia, terutama anak-anak muda. Kamu tu muda lagi dan seharusnya banyakkan membaca dan mentelaah ilmu pengetahuan. Banyakkan membaca tu lebih baik daripada bersuara lantang tanpa info, kan? Kepada semua warga tempatan, gunakan kebijaksanaan anda untuk memperbetulkan kesilapan lalu kerana ketaksupan atau sikap cepat mempercayai seseorang yang tidak cukup ilmu dan kurang keikhlasan. Kak Zan di sini ingin mengingatkan kerana Kak Zan sayang Malaysia dan sama sekali tidak menyokong mana-mana orang luar menyentuh hal pentadbiran kerajaan Malaysia, mencemuh badan-badan kerajaan dan memandang serong serta membodoh-bodohkan rakyat Malaysia. Kak Zan terpanggil untuk menonton sedikit sudutan video ciptaan lelaki Rohingya ini dan menyimpulkan bahawa kekuatan lelaki Rohingya ini adalah hanya pada kelantangan suaranya. Dan dari segi info atau fakta, dia perlukan banyak pembacaan dulu, ya. Kena belajar faham tata susila dan tahu menjaga adab ketika berada di tempat orang, ya. So akhir kata, Malaysia stay healthy, and despite all the new movement control has been loosened up a bit, but it doesn't mean that you are free to disobey the rules set by the Ministry of Health. So peace, no hatred, sepakat membawa berkat. Siapa makan cili dia terasa pedas. Jumpa lagi. Bye bye.